Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 108. Di situ ada dia punya soalan. Sehingga ke hari ini anda hanya menjelaskan prinsip-prinsip asas perlembagaan Islam sahaja. Mengapa anda tidak menggubal perlembagaan itu? Saya percaya jika anda lakukan demikian, ia akan memberikan lebih faedah kepada anda dan orang ramai akan lebih senang mengenali bentuk sistem kerajaan yang anda ingin tegakkan di negara ini. Itu dia. Ya. Kita cerita je prinsip perlembagaan. Tapi pernah gubal. Bila gubal pula ada orang tentang. Baik, jawapan. Saya berpendapat tidak ada sesuatu kesalahan atau kebodohan yang lebih besar daripada kesalahan atau kebodohan seseorang atau sesuatu jamaah yang mengadakan perlembagaan dalam keadaan di mana dia tidak mempunyai kekuasaan dan kelayakan. Sesebuah perlembagaan mestilah digubal oleh sesuatu jemaah yang mempunyai kuasa melaksanakannya. Dia tengoklah, kalau dia ada majlis syura ulama ke, ada tuan kuasa pusat dia sendiri ke contohnya. Kita ataupun kita kata dia ada pula dia punya badan-badan tertentu dalam jemaah. Dia dipanggil badan authority. Ataupun badan-badan yang diberikan kuasa dan hak untuk menggubal undang-undang tersebut. Jadi walaupun belum memerintah tak ada masalah. Walaupun nak mencapai kemenangan itu satu benda yang kita anggap mungkin mustahil. Jadi orang kata kau nak buat perlembagaan tu apa belum tentu lagi boleh merintah atau tidak. Jawapannya kita bimbang bila ada kuasa merintah tapi perlembagaan belum lagi digubal. Kan? Itu dia. Ya. Jadi kita kena faham yang dimaksudkan di sini bukan perlembagaan jemaah atau pertubuhan tu. Ini perlembagaan Islam ataupun kita panggil undang-undang Islam yang bakal dilaksanakan oleh mana-mana yang bakal memerintah ataupun yang diberi kuasa untuk memerintah. Apa yang boleh kita buat pada hari ini hanya setakat membentangkan prinsip-prinsip asas perlembagaannya sahaja. Kalau mampu membentangkan prinsip asas, maka bentanglah prinsip asas itu. Dalam suasana kita pada hari ini, kita selalu menyebut sesuatu tetapi kita tidak membuat sesuatu. Itu suatu perkara yang mengaibkan. Jadi maknanya dia hanya berlega di
kalangan kita sekadar yang namakan teori sahaja, atau dalam bahasa Arab dipanggil nazariyat. Tapi daripada sudut tatbiq ataupun implementasi, pelaksanaan tak ada. Sebabnya kadang-kadang kita sebut benda yang ada, tapi benda yang kita sebut ada itu tidak ada sebenarnya. Itu jadi kosmetik lah sudah lama-lamanya. Maka sebab itu hari ini kita tengok adanya penggubalan undang-undang jenayah syar'iyah ataupun draft undang-undang itu sudah pun dibuat, dibentangkan dan bakal dibentangkan. Yang sudah dibentangkan dalam beberapa peringkat, cuma tinggal saja dalam peringkat parlimen. Jadi ini menunjukkan bahawasanya kalau orang bertanya, yang kita cakap selama hari ini mana dia? Ini dia. Jadi dalam kitab ni disebut, kalau kita menyebut walaupun suatu orang kata perkara yang mustahil lah, kita boleh nak merintah, nak cerita pasal apa? Tapi dia kata tidaklah satu benda yang mengaibkan ataupun boleh dianggap sebagai satu kebodohan. Suatu perkara yang kita nak buat itu benda yang mungkin dalam pemikiran kita, pemikiran orang lain tu suatu benda yang seolah-olah mustahil. Tapi walau bagaimanapun, hakikat yang sebenarnya Islam itu sudah lama mewujudkan perlembagaan. Prinsip-prinsip perlembagaannya pun sudah disebut. Islam mempunyai prinsip perlembagaannya yang menjamin keadilan bagi kesemua manusia. Tak kiralah sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim. Lepas tu Islam disusun dah. Islam, prinsip dan asas pandangan Islam ni bukan tujuannya ialah untuk menghukum, tetapi tujuannya ialah untuk mendidik. Sebab tu contoh, memukul di dalam undang-undang Islam tu bukan memukul sampai cedera parah. Tapi tujuannya ialah memukul untuk mendidik, supaya dirasakan adanya pendidikan dalam pukulan itu, menginsafkan dia yang melakukan jenayah dan juga orang yang melihat, mereka tidak akan melakukan jenayah tersebut lantaran rasa gerun, nakalam minallah, sebagai suatu hukuman yang mendidik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ada di dalam prinsip undang-undang Islam itu sendiri, atau dalam perlembagaan Islam itu sendiri. Jadi prinsip-prinsip ini, prinsip asas inilah yang diterangkan, walaupun kita nak memerintah itu memang memakan masa. Mungkin tidak pada kali ini, pada kali-kali yang akan datang. Namun menerangkannya tidaklah satu benda yang mengaibkan. Malahan itulah dakwah. Dan peringkat menggubal tidak juga mengaibkan, bukan satu kebodohan. Sebab katakanlah diberikan kuasa sekarang ni, apa yang perlembagaan Islam yang kita nak melaksanakannya, ataupun yang kita nak implementkannya, benda tak ada, tak pernah gubal. Cakap kosong je lah kan. Kata pandai, tapi mana cerdik pandai yang boleh buat, cerdik pandai yang boleh menyusun undang-undang ataupun menggubal perlembagaan tersebut. Nanti orang kata cakap habuk pun tarak, macam-macam lah. Dilabel-labelkan macam-macam. Jadi kita tidak mahu perkara-perkara seperti ini berlaku dalam jemaah Islam ataupun dalam mana-mana pertubuhan Islam. Baik. Kemudian lagi, kalaulah orang-orang Islam tidak memberi kuasa kepada jemaah dan kepada amir, amir itu maknanya ketua, maka dalam keadaan ini amir dan jemaah itu berhak menggubal perlembagaan Islam dan memilih. Jadi kalau orang Islam tak beri kuasa pada mana-mana jemaah, jadi maknanya jemaah itu sendiri bolehlah sendiri menggubalnya. Siapa dia ketua yang ada dalam jemaah itu sendiri, satulah pelantikan ketua ni atau dipanggil amir itu bukanlah pelantikan yang cacar marbah. Orang yang faham agama lah. Orang yang faham agama, yang kita kata faqih, ataupun dalam istilah yang lainnya benar-benar mendalami dan memahaminya. Yang ini dia. Itu lagi mendalamlah perbahasan tentang faqih. Tapi ini tak ada kena-mena dengan wilayatul faqih lah dalam mazhab Syiah. Tak ada silap faham lah. Ini wilayatul faqih memberi kuasa kepada ulama saja untuk merintah. Tidak. Maknanya kita memberikan kuasa kepada mereka itu bukanlah bererti mereka itu orang yang maksum. Tidak. Tapi mereka itu merupakan orang yang faham agama. Kalau bagi orang yang tak faham, memang kompom lah. Orang lain pun tak faham.
Kan? Orang tak faham, mengajar orang yang tak faham, bertambah-tambah tak faham lah. Kan? Baik, habis. C. Jadi tidaklah menjadi hak kepada seseorang atau kepada satu jemaah untuk memilih satu pendapat dan melaksanakannya kepada seluruh orang Islam kerana dua sebab. Pertama, bukan haknya boleh buat demikian, dan keduanya, adopsi ataupun sogokan itu membahayakan kesatuan umat Islam yang pasti menjadi batu penghalang kepada usaha untuk menegakkan kerajaan Islam. Perpecahan ini akan mewujudkan berbagai kumpulan Islam di mana masing-masing kumpulan memilih pendapat sendiri dan dikenakan ke atas ahli-ahlinya. Mereka tak dapat menerima orang lain yang tidak sefahaman dengan mereka, malah menganggap orang-orang lain semuanya salah. Akhirnya kumpulan-kumpulan kecil akan terus tumbuh dan merebak di setiap negara Islam. Ini fikrah lah ni. Fikrah. Satu, bila fikrah tak jelas, atau fikrah ada jelas bertentangan. Dia dua. Satu fikrah tak jelas, satu fikrah jelas bertentangan. Maka ni akan mewujudkan jemaah dalam jemaah. Boleh faham kan? Inilah kitab ni sebut dah ni. Dia tajuk ni cukup relevan. Sebab itulah adanya satu kumpulan, satu jemaah Islam itu, dia faham orang yang menganggotai jemaah itu kesemuanya adalah orang-orang yang hebat-hebat belaka. Yang mempunyai pandangan, berbagai-bagai pandangan. Tapi bila kita yang nak menganggotai dalam suatu jemaah itu, kita mesti faham matlamat perjuangan. Jangan ambil isi borang, isi terus. Ini silap, kan? Kadang-kadang dia fikrah sama je, kan? Fikrah yang ni nak merintah, yang ni pun nak merintah. Yang ni pun percaya dalam Islam ada politik, dan yang ni percaya dalam Islam ada politik, sama juga. Cuma bezanya, yang kumpulan A ni dia dapat kuasa dan nak merintah cara Islam. Kumpulan B ni pula dia lain sikit. Dia nak merintah tapi dia belum lagi nak melaksanakan Islam secara keseluruhannya, dia buat sikit-sikit dulu. Yang satu lagi A tadi ni, daripada asalnya dia sikit-sikit tapi dia sampai peringkat dah penghujung. Dia tak mau patah balik ghostan, tapi kumpulan B ni nak ghostan dulu. Dia nak ghostan dulu, dia nak reverse dulu pergi ke A, betul barulah dia tekan gear 5 nak pergi ke Z terus. Jadi kita tengok ni contoh yang saya bagilah, gambaran yang kita bagi. Jadi bila dalam satu jemaah tu macam-macam fikrah ada, maka dia akan pecah. Jadi banyaklah kelompok-kelompok kecil dalam jemaah. Satu, bila orang nak menubuhkan jemaah, kita yang nak masuk dalam satu jemaah tu kena faham apa hala tuju dia. Apa dia punya matlamat perjuangan dia. Nampak kan? Itu dia. Susah bila orang tak ada matlamat, mengikut je. Ataupun dia tidak seiring dengan matlamat jamaah tu. Mungkin masuk sebab kena geram, kena marah. Kan? Itu dia. Kan? Jadi begitu juga kalau kita lihat kalau dalam kelompok yang lain pula, kan? Dia yang sudah merintah, dah ada kuasa. Jadi ruginya bila dia tak seiring dengan jemaah, akhir dia bercakap, mic dia dirampas. Sama juga itulah. Itu contoh yang lain. Sebab jemaah tu sudah berkuasa. Sudah berkuasa. Jadi maknanya dia masih lagi menjadi anggota, dia tak keluar jadi ahli lagi, tapi cuma dia bertentangan dengan pemimpin dia sendiri. Ni soal salah ke betul ni bukan cerita dia. Ceritanya itulah yang tergambar bukan tergambar, sudah digambarkan berlaku. Tapi itu pada pembacaan setengah-setengah pihak. Kalau kita baca segi hadis, maksudnya Nabi sebut kama tadinu tudan. Macam mana kau buat ke orang, macam itulah kau akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1998 orang berucap, ada juga orang tu dia rampas mic-nya, ditangkap halkan ni tahun 2015 tak, giliran kamu pula. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Zaman tu Allah pergilirkan di kalangan manusia. Jadi maknanya perkara ni berlaku sebab apa? Yang bercakap itu masih lagi menganggotai kumpulan tersebut, tetapi hala tujuannya tak sama dah. Tak? Kehendak dia tak sama. Mungkin prinsip dia pun dah tak sama. Dia pun mendakwa perjuangannya itu adalah suci, murni. Dialah betul-betul perjuangan yang original, matlamatnya. Yang ada ni tak original. Itulah sudahnya. Sebab itu hadirin sekalian, jemaah Islam ni dia berbeza dengan jemaah yang tidak berasaskan atau berprinsipkan Islam. Lepas tu kita selalu sebut dalam masyarakat kita yang belajar agama dalam masjid, dalam surau ni, tuan-tuan lah seumpamanya, kita sebut Quran tu ada wa amruhum syura bainahum. Apa juga urusan mereka mesti ada perbincangan. Kalau kita buka prinsip-prinsip
perbincangan ataupun yang mengeluarkan arahan ataupun mengeluarkan pandangan pendapat ini, dia bukan daripada kalangan orang-orang biasa, ahlul halli wal aqd, dan orang yang boleh menyelesaikan masalah. Maknanya orang tu boleh membuka dan boleh mengikat. Apa maksud dia tuan-tuan? Iaitu orang yang mampu untuk menggubal dasar, menentukan hala tuju jemaah. Kan? Orang-orang ini adalah daripada kalangan orang yang cerdik pandai. Bukan orang yang tak cerdik, bukan orang yang tak pandai. Maka ini yang kita kena hormati. Dan mereka tidak berdasarkan pada hawa nafsu. Mereka berdasarkan pada rujukan yang paling utama, Al-Quran dan Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Ini empat ni dasar rujukan yang terbesar. Lepas tu ada hujung, dia ada lagi dia punya pecahan dan cabang-cabang dia yang lain. Ala kulli hal, makna jemaah Islam ni adalah jemaah yang mempunyai prinsipnya sendiri. Mempunyai prinsipnya sendiri. Yang prinsip ini, kalau orang suruh kita keluar daripada prinsip ini, bererti kita dengan cara terhormatnya tidak boleh lagi ikut jemaah itu dah. Kita bertentangan dengan prinsip dia. Jadi itulah. Itulah bezanya, cuma kita tak rampas mic orang je lah. Itulah kan. Kita dengar lu A sampai Z. Lepas tu baru kita jawab satu persatu kan. Ini dia. Macam-macam tuan. Jadi tuan-tuan jangan heran lah kan, kenapa kita tengok orang Islam tu macam-macam kumpulan dia ada, macam-macam jemaah dia ada, pasal itulah masing-masing tak sama. Ya, walak lah, dia punya walak taat setia tak sama. Tapi ingat, biasanya bila dia buat tubuh jemaah-jemaah baru dia, jemaah tu akan terkubur. Sebab apa? Sebab kerana kita kena faham juga, Nabi dah bagi tahu, Al-Quran dan Sunnah lama sudah bagi tahu tentang kelebihan duduk dalam satu jemaah dan kelebihan berada dalam satu kumpulan yang mentaati satu amir, satu ketua. Kan? La Islam illa bi jama'atin. Tak sempurna Islam tu melainkan dia akan disebarkan, diperjuangkan oleh jamaah. Ni kata Sayyidina Umar. Wala jama'ata illa, tidak ada jamaah itu melainkan apa dia? Adanya kepimpinan. Nampak tak? Dengan adanya wilayah ataupun kepimpinan, wala kesetiaan. Itulah amir, ketua lantik. Kan? Ataupun imamata, itulah ketua. Wala imamata illa bi ta'ati. Tak sempurna akan al-imamah itu, kepimpinan, ketua lah maknanya, melainkan dengan adanya ketaatan. Jadi maknanya bila kita ambil yang hujung taat, balik kepada Islam, Islam sendiri yang suruh kita taat. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Nampak? Dia sendiri, Islam sendiri. Maksud Islam tu Al-Quran lah. Dia suruh kita supaya taat pada ulil amr, orang yang menguruskan urusan kamu, yang menjadi ketua di kalangan kamu. Baik. Mereka tak dapat terima ni orang lain yang tidak sepahaman dengan mereka. Akhirnya dia tolaklah fahaman orang itu, walaupun dia duduk dalam kumpulan yang sama, maka akhirnya sama ada dia declare secara terang-terang, dipanggil alaniyatan untuk adanya jemaah baru, ataupun sirran, secara rahsia. Ni kumpulan yang gerak cara rahsia-rahsia ni pun bahaya juga. Kan? Belum terkubur kat lagi ni. Ni pun bahaya juga. Ya. Dulu sekolah kami dekat Yaman dulu, ni antara jemaah-jemaah macam ni lah yang menghancurkan sekolah. Kan? Kita tak kenal, kita main lantik je pelajar di Yaman tu untuk uruskan dengan apa ni pihak Darul Quran. Rupa-rupanya mereka ni merupakan gunting dalam lipatan api dalam sekam ataupun munafik. Senang cerita. Susah nak faham lah sekali munafik. Ini dia. Itu hampir-hampir nak hancur. Jadi alhamdulillah rupa-rupanya orang yang satu fikrah, satu jamaah itu sajalah yang boleh diharap untuk membantu. Baik, umpamanya katakanlah dalam sebuah negara ada 30 orang alim. Kalau dekat surah lain saya dah ngajar dah bab ni tu, saya baca, saya belik-belik sekali lagi, takut silap dia punya berhenti tu kan. Dia betul kan? Sebab surah lain saya dah ngajar dah bab ni tu, rasa macam pernah baca kan. Okey, dalam sebuah negara 30 orang alim yang mempunyai tingkat ilmu yang sama. Katakan semuanya ulama mujtahid belakalah. Gelaran tok guru, tok alim, mereka boleh bertikai dalam banyak perkara hukum. Duduk dengan orang alim ni bagus, dia boleh tikai banyak hukum tu, kita pun banyak ilmu dapat. Kita pun kena ingat juga, bukannya
Islam tu mengajar kita belajar je. Tak adalah langsung pemikiran naqd. Naqd ni maknanya kritikan. Ya, akan ada. Lepas tu bila kita hari ni kat Malaysia, contoh kan, puluhan tahun kita pegang satu pendapat, tiba-tiba ada ustaz mengemukakan pendapat lain, kita mula rasa melenting. Masa tak? Lepas tu kita labelkan ustaz tu. Contohnya isu bawa budak yang belum bersunat. Duduk saf kan, sama-sama orang yang sudah bersunat. Walaupun 10 kali sunat kan. Jadi kan bila ada ustaz cerita, walaupun pendapat disebut tu Imam Nawawi tu. Ini bukan Fauziah Nawawi kan. Imam Nawawi kan. Ulama tuan-tuan. Ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Subhanallah. Itu pun dia orang tak boleh terima juga. Sebab apa? Sebab dikongkong. Kan dengan pemikiran bahawasanya satu kitab, satu ustaz, itu sudah memadai. Ya betul. Pada peringkat awal nak kenal Islam. Tapi bila ada timbul isu, takkan kita rigid ambil satu je pandangan. Mesti kita tengok pandangan-pandangan yang lain. Itu yang positif. Dan tuan-tuan kena faham, kita berbeza pendapat dalam soal cabang dibenarkan dan bukan disuruh berpecah. Dia tengok kan, tengok implikasi. Nampak dia punya kesan buruk dia. Budak-budak tak pergi surau, bapak budak tu pun tak pergi. Sebab dia kata, anak aku ni kalau aku bawa kena sah depan, kalau dia belakang kan gelibang libu perut dia tengah mayang. Anak dia ada ke belakang, ke pergi seberang sana, colek dia orang-orang. Nampak? Atau budak-budak tu dia main kat surau. Budak-budak main kat surau normal. Yang tak normal, bapak budak main dalam surau. Jadi biarkan dia main dalam kawasan surau. Besok dia membesar pun dalam surau, bagus. Tapi bila besok dia keluar daripada surau, masuk surau kena halau, jadi mat rempit, mat dadah, macam-macam mat lagi lah. Kan? Jadi kita marah dia, kita salahkan dia. Padahal kita sendiri tak menggalakkan dia untuk ke masjid dan ke surau. Nampak tak? Jadi kita pun buat alasan tak sunat lagi, itulah dia sah sama. Jadi kita rigid. Kan? Akhirnya berbeza pandangan. Ada tuan-tuan setengah-setengah surau. Dan melabelkan ustaz pula. Ini ustaz ni Wahabi dia. Kan? Tak memasal-masal. Kan? Wahabi. Tapi bila ustaz tu mengetuai tali arwah, orang tanya ni Wahabi ke? Dia menyamar tu. Dan dia asalkan yang penting dia punya alasan tu mesti kukuh. Kan? Dia menyamar tu, dia terpaksa berlakon. Ada je lah. Macam-macam. Ini dia. Habis tu bila ustaz sendiri duduk dalam selawat. Dia duduk selawat, kalau Wahabi tak duduk je kan. Tu menyamar juga. Dia ada je tuan-tuan. Kan? Macam itulah susah. Padahal hukum fiqah tu hukum furu', hukum cabang. Ni bukan hukum asas, bukan hukum dasar. Kita bukan berbeza pendapat tentang bilangan rakaat solat Isyak. Pendapat mengatakan ada 4, ada kata 8. Itu memang betul mengarut lah. Betul? Itu betul-betul terkeluar daripada usul dan dasar, tuan-tuan. Jadi macam itulah duduk dalam kalangan para alim ulama. Ada berbeza-beza pandangan. Cumanya sebelum kita baca dalam kitab ini, saya nak bagi tahu tuan-tuan, ramai ulama macam mana pun, tapi bila giliran dia bukan jadi ketua, ulama lain jadi ketua, dia kena sependapat dengan ulama yang ketua tu. Walaupun dia pandai, walaupun dia rasa dia pandai, kadang-kadang dia rasa dia pandai, itu susah tu. Dia orang rasa dia pandai, susah. Tapi kalau orang rasa dia tak pandai, mana rendah diri, itu senang. Nampak? Sebagai contoh, contoh banyak kan. Contoh kan, ada, tapi saya tak nak contoh menyakit hati orang kan. Ini contoh lain lah, kita ambil luar lah kan. Contoh tu kan, ada orang post gambar kan. Jadi, pangkat dia sebagai ulama dekat Malaysia ni besar tu kan. Tak sebutlah pangkat pun, dia tahu dapat kesan, susah juga. Jadi ambil, dia letak je gambar perempuan yang nak kena hukum sebat dekat Aceh. Dia kata kita terlampau gopoh sangat laksanakan hukum hudud. Tapi terlihat di negara seberang sana, banyak sangat orang kena sebat sebab kena zina kan. Okey, dia kata apa? Lebih baik kita sendiri mentarbiah masyarakat agar dia faham Islam. Baik, saya jawab paling mudah, paling simple tuan-tuan. Kau yang bercakap ni aku kenal siapa. Kalau ceramah setahun sekali, Isra Mi'raj je. Faham maksud saya tuan-tuan kan? Jangan samakan dengan ustaz yang mengajar tiap-tiap hari. Sebab diorang ni mengajar tiap-tiap hari. Dia pergi sana, pergi sini. Dekat mana? Kampung pergi, bandar pergi, PPR pergi. Kan? Tuan-tuan. Semalam saya sedih semalam dekat tempat saya, kawasan rumah flat. Kan?
buat forum perdana tuan-tuan. Tapi bukan kuasa rumah saya. Nanti tuan-tuan kata, ustaz duduk rumah lain, kata rumah flat, itu rumah nombor 2. Bukan isteri kedua, rumah yang kedua. Aku kena clear kan, kena fitnah lah, susah je kan. Itu kalau itu cerita lain dah, itu lepas ramah. Tuan-tuan kan. Bila kita buat saja tuan, forum perdana. And dua ustaz selebriti, orang kontak pun tak dapat. Tak terjawab kan. Orang kata dah janji tu hari ni. Alah, saya, nasib baik saya moderator tuan. Sebab moderator saya. Tak apalah ustaz, kita tukar ceramah je. Kan. Ihya Ramadan. Jadi sedihlah begini. Jadi kadang-kadang setengah-setengah golongan ni, kalaulah rumah flat dengan istana panggil, dia akan ambil istana dulu. Dia akan mengkemudiankan atau menidakkan atau menangguhkan ataupun tak payah langsung lah kawasan-kawasan seperti ini. Jadi, poin yang saya nak cerita ni tuan, siapa yang nak didik masyarakat macam ni? Yang kita duduk teori je, nak ukur hudud, siapa didik masyarakat? Yang engkau ialah ceramah, tunggu maulid Nabi, yang bosa-bosa baru datang. Macam tu juga bila orang buat tesis bab dakwah kan, dia boleh buat tesis je tapi suruh turun dia berdakwah. Boleh dia pergi lorong dekat sebelah Masjid India, pergi jumpa Mak Pek tu, ajak dia dakwah pergi masjid macam mana orang tabligh buat, dia pun kalah, tak boleh. Macam juga orang mengajar bidang sains politik, cerita pom-pom politik, parting tak betul, ceramah tak betul, cuba suruh dia kempen lagi. Saya rasa dia 3 orang dengar, 10 orang baru dengar, 7 orang bangun, 3 je. So dia pergi kempen satu rumah, dia pun tak mampu buat. Jadi nak ceritanya para hadirin dan sekalian, macam saya sebut tadi mula-mula, bila kita berteori dengan kita berteori dan berpraktikal memang tak sama. Kan? Sebab tu dia kata, kita punya strategi akan berubah dengan teori yang kita sudah cerita tadi. Dalam teori, strategi begini, tapi kita buat, kita ubah sikit strategi dia kan. Sebab kita praktik, tahulah kita macam mana tuan-tuan. Itulah dia. Bila mana ramainya para alim ulama. Tapi bila mana ulama itu menjadi orang yang dipimpin, maka mestilah dia mengikut pemimpin dia sendiri. Ingat tuan-tuan, ni baru saya sebut lah, ingat kita. Ni kita cerita baik orang yang dah meninggal. Tak? Macam mana almarhum Ustaz Harun Taib. Bila mana nak dijemput Mawi pergi menyanyi dekat stadium Kelantan tu kan. Dia kata sebab kerana kebanyakan kalangan ulama bersetuju, saya turut bersetuju. Kita faham maksud dia kan? Walaupun dia ada hujah dia, tapi dia turut bersetuju juga. Sebab ikut suara ramai. Dan dia yakin, percaya, kalau kita ikut suara jamaah ni, kita selamat. Tak ada masalah tuan-tuan. Jadi orang-orang muda pun taklah jauh dengan jemaah Islam ni. Dia ingatkan kalau jemaah Islam ni tak boleh nak menyanyi lagu-lagu biasa. Kena nasyid dengan qasidah je. Lepas tu nak pergi tu mesti kena pakai kopiah, pakai jubah, kena letak serba hijau tepi ni. Nampak tuan? Padahal ada orang datang nak pakai seluar jin ketat, kan? Tak nak pakai kopiah, tapi dengar lagu-lagu dakwah ataupun lagu-lagu yang peringkat pertamanya kita ajak dia jangan dengar lagu yang sesia. Asingkan lelaki perempuan. Time solat kan? Gitu saja. Betul. Jadi lihat, ada orang yang pandai tapi tetap juga merendahkan diri. Lepas tu kata, kalaulah dalam sesebuah negara ada 30 orang alim ulama, apa kena jadi? Kan? Jadi, kan, ada 30 jamaah lah maknanya. Setiap orang nak memimpin. Jadi caca merba tuan-tuan. Itu yang macam zaman Imam Hassan Banna dulu, sampai ke satu masjid orang bergaduh. Sebab ni kata 20 rakaat tarawih, ni kata 8 rakaat kan. Akhirnya tutuplah masjid. Orang marah pula. Imam Hassan Banna, kenapa kau tutup masjid? Kan, orang nak beribadat pada Ramadan. Dia kata ibadat Ramadan tu yang kau nak buat ni namanya tarawih, hukumnya sunat. Tapi menyatukan orang Islam hukumnya wajib. Nampak? Senang. Kan? Ini baik kita satu je lah. Kan? Senang. Habis. Tak ada masalah. Jadi yang jadi masalah ni sebab masing-masing ada rasa dia pandai. Itu susah. Bila dia pandai pula dia kerah kepala. Kan? Dia dah kerah kepala, kerah hati. Baik. Ini boleh berlaku kerana pengikut mazhab Maliki, Hanbali, Syafi'i dan Hanafi telah bertikai dalam banyak perkara. Jadi Syekh ni dia ambil pula macam mana hukum furuk dalam 4 mazhab. Betul tuan-tuan? Yang kau kata ulama dalam 4 mazhab ni beza. Tapi kita tengok bila sahabat-sahabat kita datang daripada luar tuan, yang bukan negara kita, yang macam Timur Tengah. Dia mungkin pegang mazhab Maliki, kita pegang mazhab Syafi'i. Orang yang cerdik pandai dia tak bertikai. Dia akan tanya mazhab Syafi'i macam ni ke? Jadi kami Maliki tak sama kan. Gitulah. Hanafi tak sama. Ya. Semua mereka mengatakan bahawa masing-masing punya dalil. Di samping agama dan ketakwaan mereka tidak diragui. Tengok. Dia kata ilmunya dengan takwanya tidak diragui.
Kan, jadi masing-masing tu ada dalil. Apa maksud dia? Prinsip nak menerima dalil daripada ulama ni, tengok ulama tu betul-betul berilmu tak? Betul-betul takwa tak? Warak lah maknanya. Setengah-setengah tu memang ilmunya hebat tapi warak tak ada. Semua harus belaka je. Harus sana wal harus sini. Itu tak nak kita juga. Itu warak tak ada. Semua harus belaka. Masa ada jawatan, tak ada jawatan haram. Ataupun jawab bila dia nak hukum haram untuk rakyat biasa. Kalau orang atas semua harus. Itu pula. Ini contohlah, tak ada sindir sesiapa pun. Itu kewarakannya, ketakwaannya lah. Tidak, kita tak mahu orang yang diragui. Kita nak orang yang tidak diragui akan ketakwaannya. Kalaulah ketiga-30 ulama itu masing-masing berpegang teguh pada pendapat sendiri dan mahu memaksakan pendapatnya ke atas jemaahnya serta tidak bersedia menerima orang-orang yang tidak beriltizam dengan sempurna dengan pendapat fiqh, maka dalam keadaan ini mereka sebenarnya membentuk 30 jemaah Islam yang berlainan antara satu sama lain. Kan? Faham tak? Jadi maknanya masing-masing jadi ketua dia 30 jemaah lah. Pasal 30 orang alim ada dekat negara ini. Itu bawa 30, kalau 300 jemaah lah dia. Ya. Jadi ikhwan muslimin ni tuan, kalau di Mesir lah kan. Jadi dalam ikhwan tu dia terbuka semua orang yang mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Lepas tu duduk dengan orang ikhwan ni dia tak akan timbul masalah perbezaan mazhab. Baik. Kita tengok kat Malaysia contoh kan, ada setengah-setengah orang ni dia datang di peluar. Bila imam tu dia baca kunut, dia tak angkat tangan. Kita sangka baiklah, bolehlah dia amin, tak ada masalah kan. Tapi ni angkat tangan dah, amin pun tidak. Tapi bila kita tengok orang yang alim, ulama lah kan, kita mazhab Syafi'i, kita berkunut subuh kan. Dia orang alim mazhab Hanafi, tetap dia angkat tangan. Pasal dia orang alim. Dia yang tak alim ni buat alim ni, dia tak angkat. Jangan bidah kan. Lebih lah. Angkat je lah. Solat tetap tak batal kan. Ni tuan. Solat tak batal, angkat. Amin meraih kan. Kadang-kadang benda-benda gini saya perhati, ada orang Burma kan, dekat saya lah kan, dia tak angkat. Orang Melayu pun ikut juga. Susah juga. Jadi apa salah angkatlah, amin lah kan. Baik. Mereka tidak akan bersatu kerana kalaupun mereka bersetuju dalam beberapa hukum dan pendapat, tapi ada masanya mereka akan bertikai mengenai satu hukum ataupun pendapat. Jadi kadang-kadang kita tengok mereka ni kadang-kadang ada persetujuan dalam satu pendapat, kadang-kadang ada bertikai dalam satu pendapat. Demikianlah keadaan berlaku dengan seorang alim berkenaan bersendirian dengan pendapatnya dan akan terus berjauhan daripada saudaranya. Kalaulah semangatnya dia hanya memberikan pandangan, kalau jemaah memikir pandangannya bagus, relevan, praktikal, orang ambil. Kalau tidaklah. Yang kadang-kadang mungkin kita punya pandangan satu side, satu arah. Orang lain mungkin memandang daripada berbagai arah atau berbagai sudut. Maka itulah perbezaan dia. Macam juga dunia universiti sama kan tuan. Sama juga. Nak bentuk satu silibus, satu buku nak keluar kan. Kita ada pandangan kita. Kadang-kadang bila kita diam je, orang tanya, apa pandangan awak pula? Kan? Pandangan saya kan. Kadang-kadang dia kata, tak apalah, biar dulu. Lalas dia kata, bagus pandangan ni. Pasal pandangan lain tak bagus. Itu biasa. Dia pentingnya ialah kadang-kadang orang ni dia kumpul dulu. Dia melihat mana pandangan yang paling bagus, yang paling kuat. Kuat tu maksud daripada sudut mana yang lebih hampir pada Quran dan Sunnah. Tu kalau hukum hakam lah. Tapi kalau sudut jemaah Islam ni, mana yang lebih sesuai untuk dipraktikkan. Lepas tu pernah Dr. Yusuf Qaradawi menyebut tuan-tuan, kadang-kadang pendapat dhaif zaman dulu, kadang-kadang zaman hari ni pendapat tu kuat. Pendapat yang kuat kata dia. Sebab kerana keadaan zaman, keadaan masa. Sebab tu bila Dr. Yusuf Qaradawi tulis fiqh puasa, fiqh siyam kan. Fiqh puasa ni maknanya kalau kita lihat macam seolah-olah banyak kelonggaran. Tapi dia bukan nak melonggarkan, tapi nak bagi tahu menyenangkan agar masyarakat itu tidak menampakkan bahawasanya puasa satu ibadah yang sangat susah, sangat sukar, sampai korek hidung membatal. Susah kan. Padahal kalau orang tu lupa nak korek, tuan-tuan dia tengok dah tengah hari, dah nak pergi mengajar ni. Anak murid duduk dekat depan kan. Duduk bawah, guru berdiri tuan. Nanti kan anak murid tengok nampak tarik hidung selepat. Kan? Dah mengumpat pula tak berkat ilmu dia kan. Jadi itu contohlah, kita contoh mah agak kelakar, tapi kita praktikannya gitulah. Ataupun setengah ustaz kata, kita dah nak pergi temu duga, pakai dah semat dah ngangkut dengan tai kan, tapi sebab tarik hidung selepat tak boleh nak korek. Memang bunyi ni agak jijik kan, tapi sebabkannya itu bulan puasa, tak apalah pergilah kan. Masa sebabkannya gitu orang pandang jijik kan. Macam mana ni lulusan agama tapi pengotor kan, orang gitu kan. Jadi itulah. Itu saya pernah dengar satu pandangan dia kata macam memberus gigi.
Kan? Dia kata terpaksa ada buruh gigi selepas walaupun lepas kincir matahari. Sebab dia perlu. So nak bercakap dengan orang kan, nak deal dengan orang, tiba-tiba dengan keadaan seperti itu orang rasa menjauhkan diri dia, mungkin menyusahkan dia dan juga pelanggan dia barangkali, maka dia diharuskan. Sebab bukan dia nak engkar tentang kelebihan tu, dia tak engkar, etika dia tetap, dia percaya bahawa sebau mulut orang puasa itu akan digantikan dengan bau semerbak sekasturi. Kan, lebih merbak daripada kasturi besok di dalam syurga. Dia yakin, dia percaya. Cumanya orang yang dia akan deal tu tak percaya. Kan? Macam mana kita nak buat? Yang nak pula dia non-Muslim. Kan? Satu hal lagi. Kan? Baik. Jadi sebab tu kadang-kadang pandangan-pandangan seperti itu kita perlu ambil kira jugalah. Kan? Kita ambil kira. Macam juga orang duduk dalam tempat musim sejuk. Tempat yang ada 4 musim. Kan? Kita peganglah, lepas ambil wuduk jangan lap, makruh. Kan? Besok tak ada saksi pada hari akhirat. Kita pegang, kita kata dalil tu kuat. Kan, kalau tanya ulama-ulama hadis, dia tak kata dalil itu sebagai hadis yang kuat, yang sahih. Bagi dia hadis itu lemah. Kan? Jadi kalau musim sejuk, memang sejuk tuan. Ada setengah-setengah negara macam Mesir, kalau kita biarkan air kat badan, dia keluar, angin tiup, jadi rheumatism. Itu lepas 30 tahun kesannya tulang boleh lemah, sakit sendi kan. Ini yang sendiri alami oleh saya tuan. Saya sendiri. Sebab itu bila keadaan ni berlaku tuan, sebab apa? Dulunya kita kata bila orang kata lap, jangan. Kan, makruh kan. Sedangkan suasana gitu memerlukan kepada perbuatan seperti itu. Padahal bukannya dia tak berwuduk, cuma dia kena lap saja. Kan, bila kita nak keluar daripada rumah sebab kita dedah pada angin. Tapi bila kita menang balik, itulah sebenarnya Islam tu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dia tak nyusahkan. Tidak menyusahkan. Baik. Dalam suasana tidak ada adopsi, ada mutabani, kan? Keadaannya adalah berlainan kerana semua orang boleh bersatu dan itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Masa sogokkanlah. Dia sogok macam ni, kalau ikut, inilah pengikut kita. Kalau tidak, dipanggil dengan berbagai-bagai label tu lah. Kan, itu sogokkan juga tu kan. Ancaman, kan? Ataupun kalau sokong dia bagi jawatan, tak sokong get out. Contoh gitulah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Ali Imran 103, dan berpeganglah kamu semua kepada tali, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dia bila sebut hablillah ni, mana huraian dalam Quran? Itulah dia ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, 3. Nampak? Subhanallah. Ada tu ulama dihuraikan tuan-tuan. Dia kata Allah sebut hablullah ni dalam ayat lain, taat pada Allah, Rasul, kemudian ulil amri. Maknanya bila ada dalam kitabullah dengan hadis kita pegang. Tak ada je ambil pendapat ulama. Tapi ulama tu pula berpendapat tak keluar daripada prinsip Quran dan sunnah. Maka barulah dikatakan hablullah, hablullahil matin. Itulah tali Allah yang kukuh. Jadi bila pegang tu tidak bercerai-berailah kita. Tidak bercerai-berailah kita. Baik. Pendapat-pendapat ijtihad dalam satu kes akan dipandang sebagai satu mazhab. Mazhab. Ijtihad lah kita ambil. Ijtihad ulama dalam sesuatu kes, sesuatu isu. Maka itu akan dianggap sebagai satu mazhab. Mazhab ni apa dia? Aliran pandangan, aliran pemikiran. Yang mana pendapat berdasarkan kepada aliran pemikiran ataupun berdasarkan kepada pemikiran. Kan? Kerja-kerja yang dibuat adalah bermaksud untuk menegakkan sebuah kajian Islam. Apabila kajian itu dapat ditegakkan, maka orang yang telah diberikan kuasa oleh orang Islam boleh memilih, iaitu membuat adopsi satu pendapat saja, maka kita boleh melakukan dengan jalan permuafakatan, tetapi masih tunduk pada pendapat-pendapat ahli ijtihad. Beginilah. Tengok dalam sesebuah negeri, contohnya kan, katakan negeri Perak, sultan dia ada. Sultan dia kan anakkan mufti, sekian-sekian mufti pula keluarkan pandangan. Sultan berkata kena ikut pandangan mufti ni. Ikut itulah. Nampak? Kan? Gitu contoh dia. Jadi orang jangan bertelaga. Dalam pada masa yang sama, kita dibenarkan ijtihad. Jangan kita kongkong terus. Siapa-siapa ijtihad, pancung kepala. Itu tak boleh. Itu baru namakan autokrasi. Dalam buku agama. Ini kadang-kadang dia aib pemerintahan. Itu pasal itulah. Faham? Ini yang banyak dilakukan dekat kerajaan Arab Saudi. Jadi bila ada ulama beri pandangan, diancam, kau jangan masuk tanah haram. Macam kita kena tarik tauliah. Kena gam, kan? Ada. Tuan-tuan. Sebab tu Dr. Aid Al-Qarni kan, dalam kisah yang masyhur kan. Sebab tu tak boleh masuk Madinah, tak boleh masuk Mekah. Ceramah memang tak boleh, rasa tak boleh ke buat ibadat umrah rasanya, ataupun kalau boleh buat pun tak boleh ceramah. Sebab ada pandangan dia, ijtihad dia yang bertentangan dengan fatwa kerajaan Saudi.
Tuan-tuan pasti dengar kisah kan? Sekarang Saudi dia tak benarkan perempuan drive kereta. Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Tak boleh. Kena naik dengan suami ataupun pemandu. Pemandu biasanya mesti lelaki bukan perempuan kan? Orang Indonesia tu pak sopir. Dia kata apa tahu? Kalau seorang perempuan naik dengan pak sopir dia bukan mahram satu kereta, dengan dia buat sendiri, mana lebih afdal? Mana yang agak elak bila fitnah? Baik dia buat sendiri kan? Daripada pak sopir tu. Kalau itu kita belum dengar kisah pak sopir lagi. Pak sopir tu kata, iya kata dia kan. Tanah haram kok. Tapi banyak yang haram kata dia kan. Walainya subillah kata dia kan. Jadi kata dia itu yang sekarang buat kerja catering kata dia. Kan takut dosa kata dia kan. Dia pun tahu. Nampak tak? Kadang-kadang kita tak buat dosa tapi kita bersubahat kata dia kan. Buat dosa. Nampak? Jadi sebab itu perkara-perkara macam ni timbul dalam masyarakat. Dia Saudi Arabia maka menyebabkan Syekh Dr. A'id Al-Qarni keluarkan pandangan dia sendiri. Pandangan dia bertentangan dengan pandangan kerajaan. Akhirnya kena gam gajah. Kan? Nampak tuan-tuan? Tapi dia bukan gam gajah, dia gam unta. Kan? Kita Malaysia gajah lah, dia gam unta kan. Jadi aib lah kan. Aib ni jadi nampak strict sangat, susah. Orang lain tak ada langsung kuas boleh beri pandangan walaupun tarafnya ulama kan yang diyakini ketakwaannya dan keilmuannya. Nampak kan? Dr. A'id Al-Qarni tuan, dia kata apa tahu? Dia kata sunnah, ni saya bukan nak kontroversi, nak cerita je. Sunnah kata dia mengerjakan solat tarawih itu 8 rakaat kerana mengikut sunnah Islam dengan berdasarkan hadis-hadis. Tapi kadang dia kata 20. Nak beza kan? Tapi dia taklah menghalang orang buat 8. Pasal tahu dah kalau suruh 20 pun 8 clear, lepas ke 8 clear juga, itu je. Tanya ceritanya masing-masing tak boleh beri pandangan. Jadi itu yang jadi walaupun negara dia banyak ulama, tapi mereka terpaksa mengikut satu pandangan. Jadi saya sajalah bagi contoh kat luar lah. Contoh dalam ni kan kontroversi pula nanti kan. Itulah. Jadi terpaksalah. Macam kita kata doa sultan masa khutbah yang kedua kan. Sebab dah diputuskan oleh majlis kata jawatan agama, majlis agama lah pasal sultan. Kerana ada kuasa mufti kita boleh ikut, tak ada masalah. Yang kita tak nak bagi huru-hara itu saja. Yang penting sekarang kita dibenarkan khutbah. Kan? Better than nothing kata orang Banjar. Kan? Baik daripada tak ada langsung. Kan? Banding wilayah kan? Wilayah langsung tak boleh tuan. Wilayah tazkirah saja boleh. Kan? Khutbah tak boleh. Tu saya pernah acah-acah dia orang, saya nak khutbah juga. Kan? Saya datang ni nak tazkirah tersebut, tak boleh ustaz. Tu cancel. Tu cancel kan. Ini dia. Nampak tak tuan? Tak boleh. Jadi kita masih lagi boleh kan. Ini alhamdulillah lah kalau gitu. Cuma ada syarat ustaz, bacalah doa sultan tu wajib bergunah ustaz. Nanti bacalah. Kan? Tuan-tuan faham tak isu saya sebut ni kan? Jadi benda-benda gitu kita raikan sebab tidak mahu menimbulkan huru-hara. Kan? Ada benda tu kata, ada satu benda toleransi. Ada perkara tak ada toleransi. Itu. Jadi mudah. Kita nak mudah kerja kita. Jangan menyusahkan lagi ke kerja kita sebab kita punya matlamat satu je. Kita nak menyampaikan khutbah bukan baca khutbah. Sebab ada sebuah negeri yang lain pula dia suruh membaca saja dan tak boleh sewenang-wenangnya orang lain yang baca. Contoh bayangkan lambat ustaz tu ada yang baca tu orang yang bukan ahli agama. Itu yang baca hadis tu 3-4 kali. Ada 4 baris ada. Innamal a'malu binniyat. Jadi orang Nabi baca 3 baris. Ada 3 mazhab kata dia. Tengkorak dia kan. Sebab apa bila dia print out je kan, dia punya baris a'malu tu lam tu hujung tu tak clear. Dia pun agak-agak ni agak atas ke bawah kita kata ada tu ustaz kata baca 3 dah senang kan. Innamal a'malu wal a'malu binniyat kan. Ini tuan mengikut 3 pandangan. Ini beratlah kan. Jadi dia bukan ahli dia kan. Itu. Saya segan tu bila ada ulama-ulama pada negara Arab kan. Ada komplain dia kata. Mana korang kata orang lain baca khutbah kata baca Quran salah kata hadis salah. Berat kan. Kan saya kata nak buat macam mana dah autoritinya kerajaan yang bagi pada orang bukan pada kami. Oh kata dah. Ulil amri. Ada bersindir ulil amri. Ulil amri minkum kan. Ini dia. Jadi nampak kan, saya suka itulah kan, di mana orang boleh fikirlah kan, jangan orang kata satu pandangan kita ambil. Jadi ada baik ada tak baiknya kadang-kadang menggunakan kuasa dalam menentukan sesuatu pandangan. Jadi langsung menutup peluang orang lain untuk beristihad.
Hatta jatuh agama pun sendiri, pun apa ni, mahkamah syariah sendiri pun dia telah beritahu, walaupun kita bermazhab Syafi'i, tetapi dalam setengah-setengah kes kita terpaksa bertaklid kepada mazhab yang lain demi untuk menyelesaikan sesuatu kes. Betul juga. Ya, betul, kes tu beza. Nampak, kes tu beza sebab kadang-kadang dia mahkamah tu hakim sendiri kata tak apalah, kita sekarang merujuk kepada pandangan mazhab sekian, maka orang ni didapati tidak bersalah, kan? Ataupun kesalahannya diringankan hukuman. Itulah maknanya tak nak menyusahkan orang itu. Agarnya kita menampakkan bahawa Islam itu prinsipnya adalah tidak mengongkong manusia dalam mana-mana perkara ijtihad untuk mengikut satu pandangan saja, bahkan boleh mengikut pandangan-pandangan yang lain. Tapi bila arahan ulil amri kata, tu kena ikut. Nah, lepas tu besok pemerintah ni ditanya lebih berat daripada rakyat, tuan-tuan. Rakyat kena juga, bukan tak kena, kena. Sebab memilih. Rakyat tu milih, kan? Tapi kalau rakyat yang tak milih macam negara monarki, tak apa, tuan-tuan. Kan? Paling kurang pun selamat jugalah, kan? Dia kata aku lawan hati lah, tak ada peluang langsung. Kami buka ada 5 tahun sekali. Tapi kita ni ada 5 tahun sekali peluang. Kan? Tapi kita tak gunakan peluang ni. Kan? Jadi kita itulah, kan? Asyik takut lama je. Sikit-sikit ulil amri, taat, jangan lawan. Itu, tuan-tuan. Jadi sebab tu yang salah pun kita pilih juga. Besok Allah tanya besok ke akhirat. Jadi yang kita tanya lagi tadi berat tu ulil amri. Yang mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesimpulannya apa kita bincang pada hari ini para hadirin sekalian, ya. Begitulah kedudukan dalam jemaah Islam. Jemaah Islam ni selalu saya sebut dalam kuliah saya, adalah merupakan suatu mini negara Islam. Mini negara Islam. Sebelum adanya sebuah negara Islam yang betul. Dia macam kabinet bayangan lah kita kata. Ya? Jadi kita tahu dah kita ada kepimpinan kita. Itulah yang bakal menjadi kepimpinan negara. Bila mana kita Allah kurniakan dan memuliakan kita dengan kemenangan dan memberikan kita satu tanggungjawab, taklif bukan tasyrif, iaitu satu tanggungjawab, bukan satu keagungan dan kemuliaan, tapi satu tanggungjawab yang kita kena pikul. Yang mana kalau tanggungjawab yang kita buat, kita betul-betul buat, insya-Allah tasyrif di hari akhirat itu akan diperolehi, insya-Allah kemuliaan di hadapan Allah di alam akhirat besok, insya-Allah dapat. Tapi bila kita tengok secara praktikalnya, bermula dalam jamaah itu sendiri. Walau bagaimanapun kita kena faham. Pertamanya tadi, kan, kita boleh berbeza pandangan. Tetapi bila dalam sesuatu hal, bila kita kembali pada satu pandangan saja kerana mentaati pemimpin, itu adalah perkara yang wajib. Kerana apa? Di sana ada lagi kita kata mudarat yang lebih besar, iaitu perpecahan dalam satu kumpulan, satu jemaah. Macam juga dalam sebuah negara. Yang kita tak nak orang pecah. Yang kita tak nak, kita nak orang semua bersatu. Mengikut satu mazhab, satu pandangan, satu aliran. Kan? Walaupun pada masa yang sama bila ada pandangan-pandangan lain, kita tidak menolaknya, kita mempertimbangkannya dan tidak menghukumkannya. Betul Imam Syafi'i sebut, kalau orang lain berpegang pada mazhabnya lain, pandangan yang lain, Allah tidak akan seksa dia. Atas dasarkannya pandangan itu menunjukkan bahawa dalil itu belum lagi satu dalil yang tetap, yang muktamad, ataupun pendapat yang putus. Itu saja, tidak, mungkin ada berbagai-bagai pentafsiran, maka pentafsiran itulah akan mencetuskan berbagai-bagai pandangan. Jadi inilah dalam jamaah, sama juga dalam sebuah negara. Tapi walau bagaimanapun meraihkan perpaduan tu lebih utama daripada membiarkan wujudnya perpecahan. Baik. Yang keduanya para hadirin sekalian, Islam ni satu agama yang memberi jalan mudah kepada kita. Kenapa ada berbagai-bagai ijtihad? Mereka Islam tu mudah. Bukan agama yang susah. Nampak? Dan dia faham setiap mujtahid itu memberi pandangannya kerana melihat pada suasana, melihat pada keadaan, melihat pada kondisi atau situasi. Maka perlu tak dia mengubah pandangan dia. Dan ketiga, kadang-kadang kepimpinan ni masa di dalam dia bermesyuarat, dia putus mengikut pandangan itu, bila dia keluar saja tengok sudah berubah suasana, maka terpaksa tinggal keputusan itu, maka dia terpaksa buat keputusan sendiri. Macam mana berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila dia mengarahkan Khalid Al-Walid, kau serang orang yang tak bayar zakat. Walaupun Umar kata, aku tak setuju, orang tu kan Islam lagi. Nampak kan, kita selalu gitu kan, jangan lawan, kita mesti pangkar dia masih Islam lagi. Tak, kita tak boleh pangkar dia. Dia walaupun Islam tapi ada kesalahan yang dia buat, tak boleh gitu. Tak, kena ikut arahan. Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar bacakan hadis Nabi SAW yang menunjukkan orang itu masih lagi diperangi, melainkan 3 perkara dia buat: mengucap 2 kalimah syahadah, bersolat dan juga
Berzakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, kau tak baca hadis Nabi? Sayyidina Umar terus akur. Oh, ada dalil dia. Nampak tak? Ada dalil dia. Jangan baca sekerat je. Kan? Kita jangan bunuh orang Islam, jangan tapi tengok ada pengecualian-pengecualian dia. Tak? Mereka tak bayar zakat. Tak bayar zakat ni maknanya bukan dia menjadi borah penderhaka pada pemerintah, tapi dia menjadi penderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab zakat adalah hak Allah. Allah suruh. Itu hak dia. Yang diberikan ketetapan. Yang mana perlu zakatkan, hanya sekian-sekian kena ikut. Itu hak dia. Macam mana kau wanita wajib tutup aurat. Diharamkan berhias bersolek di luar rumah di hadapan lelaki bukan mahram. Ini hak Allah. Bukan pendapat ulama. Kadang-kadang kita confuse kan. Pendapat ustaz tu je. Ustaz tu okey tengok isteri dia ragut je. Tuan-tuan. Itu kita confuse kan. Sebab itu ini hak Allah. Tudung hak Allah, tutup aurat hak Allah, salat hak Allah, puasa hak Allah. Maka hak-hak Allah ni jangan kita nak mempertikaikannya. Ini silap ni bila kita mempertikaikan hak Allah. Tindakan kita mengikut tindakan yang Allah suruh, maka itu hak Allah. Maka berbeza dengan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat itu. Itulah kita kata ada toleransinya, ada perkara yang tidak boleh toleransikan. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, cukuplah hanya sekadar saja untuk malam ni. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Dan saya ucapkan tuan-tuan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan maknanya pada Ramadan tidak ada kitab lah kan. Tazkirah, tajuk jihad kan. Indahnya jihad kan? Indahnya jihad tuan-tuan, insyaAllah supaya kita berjihad, jangan jadi orang jahat lah. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang ingin menginfakkan untuk sekolah kami boleh tuan. Dan sesiapa yang ingin nak menghantar anak, teringin sangat nak hantar ke Darul Azhar, masih lagi dibuka tuan-tuan. Cuma kami ni mana para pelajar yang berpotensi untuk menghafaz Quran dengan lebih cepat, kami akan terus melanjutkan pelajaran mereka di Indonesia, di Jawa Tengah, Solo. InsyaAllah minggu depan saya pergi sana tuan-tuan. Pergi ke Solo sebab saya tak nak pergi lagi ni. Pelajar kami semua kat sana menyambung pelajaran. Yang mana di Yaman tu kita hantar pergi ke Solo, Jawa Tengah tuan. Kan? Jadi insyaAllah kalau ada rezeki tuan-tuan, kalau ada rezeki lah kan, kalau ada liputan-liputan dalam media masa tentang sekolah ittiba'. Tapi tak tahu nama ittiba' ke ittiba' sunnah, tapi nama ittiba' lah kan. Jadi sekolah ni tuan, ciri-cirinya memang berbeza dengan yang ada kat Malaysia ni lah. Sebab satu hari diwajibkan menghafaz 3 muka surat. Kita tanya orang hafal Quran, kata dia geleng kepala. Lain macam kan. Jadi itulah saya pun teringin nak pergi tengok macam mana undang-undang dia, peraturan dia. Jadi tuan, itulah yang kami telah hantar. Jadi ibarat kata para pelajar tu setiap hari ni dia bukan untuk bermain tuan, tapi untuk belajar. Cuma diberikan rehat dan juga orang kata untuk outing keluar tu hanya seminggu sekali saja. Jawa Tengah ni menurut orang pernah pergi, tuan mungkin ada pernah pergi, dia tidak macam suasana di Kuala Lumpur tuan kan. Dia masih lagi kawasan yang panggil banyak mengikut syariah lah. Dia apa nama, ada dari istilah kat Indonesia lah. Yang dia pun ada hotel-hotel syariah kan. Kalau dalam bahasa Jawanya syariah compliance tuan kan. Jadi tuan-tuan bantulah kami tuan-tuan untuk memajukan sekolah kami tuan-tuan. Sekolah kami ni memang betul-betul memerlukan bantuan. Saya tanya pihak sekolah, memang bantuan tuan-tuan ni kalau boleh berterusan sebab bantu untuk pembangunan sekolah lah. Nak bayar duit api, duit air, duit guru, gaji-gaji guru dan kaki tangan. Jadi tuan-tuan, infak tuan-tuan tu kami doakan agar murah rezeki dan panjang umur insya-Allah. Tangguh malis dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika